Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam Selamat malam cikgu ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4 pelajar tingkatan 4 2021. Okey, untuk seri jelajah yang ketiga Kalau yang ketiga sebab cikgu dah buat untuk kelas STEM dan kelas keakaunan. Yang ni seri ketiga untuk kelas seni, iaitu kelas atlas, abstrak, estetik dan kreatif. Okey. Cuba apa yang cikgu nak kongsikan Cikgu Natasha nak kongsikan pada malam ni ialah sedikit perkongsian berkaitan dengan subjek yang kamu bakal ambil nanti. Ini kamu ambil tahun ni lah, yang kamu belajar tahun ni, dan mana lebih kurang hala tuju kamu, target kamu, visi kamu untuk kamu menghadapi peperiksaan SPM sekaligus menamatkan sesi persekolahan pada tahun 2022 nanti. Okey. Jadi cikgu tak nak ambil masa yang panjang, cikgu akan serahkanlah pengisian ini kepada Cikgu Natasha. Okey, Cikgu Natasha. Okey. Alright, Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat sejahtera kepada semua murid tingkatan 4, terutamanya 4 atlas, abstrak, estetik dan kreatif. Okey, saya harap awak semua berada dalam keadaan yang sangat sihat dan baik-baik je lah dalam keadaan kita yang setengah memerangi COVID-19 ni. So saya tak nak buang masa. Hari ini saya akan kongsikan sikit gambaran awal tentang subjek-subjek yang awak ambil, hala tuju selepas awak SPM. Okay. Apa dia itu geografi, apa dia itu pendidikan seni, kerjaya apa yang awak boleh pergi dan ke mana awak boleh pergi. Okay. So saya ada slide yang boleh awak tengok. Okay. Nampak Cikgu Naim? Nampak. Alright, okay. So bila kita tengok package kemanusiaan, apa itu package kemanusiaan? Maknanya package kita ada dua package sebenarnya, satu STEM, satu kemanusiaan. Kalau dulu bahasanya adalah aliran sains dan sastra. Jadi kita 2-3 tahun yang lepas KPM telah tukar nama kepada STEM dan kemanusiaan. Jadi bila kita tengok awak punya package adalah kepada package kemanusiaan, di mana awak mengambil elektif geografi dan pendidikan seni. Okay, kita tengok secara awalnya apa itu pendidikan seni. Semua orang tahu pendidikan seni adalah melukis, mewarna. Okay, awak ambil daripada sekolah rendah sehinggalah awak tingkatan 4 pun awak masih memilih pendidikan seni. Okay, kalau kita tengok pendidikan seni ni adalah bidang yang lebih kepada seni lukis, arca, pembuatan, percetakan, fotografi, media visual dan lain-lain lagi lah. Maknanya banyak bermain dengan image atau objek. Okay, so ini adalah gambaran awal di mana apa itu seni visual yang awak tengah ambil sekarang ni. Okay, saya percaya cikgu-cikgu kelas awak pun dah terangkan sikit tentang seni visual dan awak akan belajar lebih lagi mendalam tentang seni visual. Okey, tak silap saya keempat-empat kelas ni memang mengambil pendidikan seni dan ada satu kelas iaitu atlas kot yang ambil satu tambahan subjek elektif iaitu geografi. Okey, apa itu geografi? Okey, geografi awak dah ambil masa tingkatan 1 hingga 3. Okey, geografi ni biasanya secara raflinya awak belajar tentang kepada sains ruang dan tempat, permukaan bumi dan tempat masyarakat manusia hidup. Okey, ini adalah senarai-senarai geografi yang awak belajar. Semasa awak tingkatan 1, 2, 3 awak banyak belajar tentang alam sekitar, masyarakat, macam mana awak nak ukur sesuatu tempat, itulah geografi. So itu secara awalnya lah. Okay, saya tak nak terangkan lebih mendalam sebab guru kelas awak lebih mahir untuk terangkan tentang geografi ni. Okay. So yang seterusnya, okay, apa subjek yang awak ambil semasa tingkatan 4 dan 5? Okay. Antara subjek yang awak ambil adalah of course lah mata pelajaran teras awak ambil bahasa Melayu, English, matematik kan, pendidikan seni, sejarah dan
PJ. Dan subjek elektif awak dua tu lah yang saya terangkan tadi. Pertama, geografi, dan yang keduanya adalah pendidikan seni. Okey. Okey. Bila awak sebut tentang geografi, pendidikan seni, cikgu, saya selepas SPM saya nak pergi mana cikgu? Saya bukan pandai melukis pun, saya ambil ni sebab saya terpaksa. Okey, dan cikgu, saya tak sukalah geografi, saya tak sukalah pendidikan seni ni, tapi sebenarnya saya nak jadi benda lain. Okey, bila awak banyak persoalan tu, sebenarnya lagi banyak jawapan yang awak boleh dapat. Okey, terutamanya laluan selepas awak SPM. Okey, kita tengok . Okey, sekarang awak fokus kepada saya zoom. Awak tengok SPM Sastra. Ini tempat awak sekarang. Okey, dulu nama dia SPM Sastra. Sekarang kita tukar SPM Kemanusiaan. Okey, bila awak tengok ada kan awak punya bidang awak kat situ, seni lukis, kemanusiaan. Awak boleh nampak kan? So bila awak tengok anak panah dua ni, satu awak boleh pergi ke sains sosial, sastra dan seni. Okey, dan yang anak panah yang kedua adalah kemahiran. Okey, kemahiran ni lebih kepada orang-orang pelajar-pelajar yang suka buat kerja-kerja hands on. Okey, cikgu, saya tak sukalah membaca, saya tak sukalah nak menghafal ni, tapi saya suka buat modul, macam saya suka buat model. Kalau geografi ni saya suka reka-reka cipta. So awak boleh nampak, pertama, satu sesuai untuk awak yang lebih minat membaca. Maksudnya awak nak jadi pensyarah ke, guru ke, awak kreatif dari segi benda tu, awak boleh ke sains sosial. Ada yang keduanya, kemahiran. Maknanya kalau awak suka kerja-kerja hands on, awak boleh ke kemahiran. Okey. Cumanya kalau awak tengok kat sini ni contoh-contoh sahaja. Okey, banyak lagi awak boleh tengok kemahiran. Ini contoh sahaja . Okey, so maknanya laluan awak selepas sekolah ada dua. Okey, ada dua. Satu, awak ke sains sosial. Kalau awak masuk universiti, awak pilih kos-kos yang berkaitan dengan awak punya subjek. Yang keduanya, awak boleh ke Institut Kemahiran yang kita banyak institut kemahiran. Contohnya ILKA, IKP. So banyak IKP. IKP ke Cikgu Naim? Kan saya salah. Kemahiran. IKP bukan IKP. Kemahiran lah kan? Okay. So ada dua jalan yang awak boleh pergi. Bukan tertumpunya awak tak boleh nak pergi mana-mana, no. Okey, kecuali lah tiba-tiba awak kata, oh cikgu saya nak jadi doktor lah lepas SPM. Oh, itu memang tak boleh lah. Okey, so awak kena pilih subjek yang bersesuaian dengan awak punya subjek. Okey, so boleh jelas Okey, bila kita tengok pendidikan seni, nampak macam susah je kan nak cari kerja, susah je nak pergi mana, nak ambil subjek apa lepas SPM. Saya sekarang belajar pendidikan seni je. Okey, kita tengok antara beberapa kerjaya yang saya senaraikan. Sebenarnya banyak lagi tapi ini sikit je saya bagi. Okey, awak tengok bidang seni. Ada orang dia minat berlakon, ada orang dia minat menyanyi. Macam saya percaya antara murid-murid saya ni mesti ada yang suka buat video, ada yang suka melukis, mewarna dan suka mencipta lagu. Okey, bila awak tengok kat sini, awak boleh jadi macam-macam sebenarnya. Ini adalah sikit senarai yang saya senaraikan lah. Contohnya pengarah seni. Pengarah seni ni awak boleh jadi pengarah untuk sesuatu filem ke, berlakon ke, okey. Ataupun cikgu saya nak jadi cikgu, awak boleh jadi cikgu seni. And then cikgu saya suka melukis di kertas dan nak terjemahkan dekat telefon ke, dekat komputer, awak boleh jadi animator. Okey. Ataupun graphic designer. And then pereka dalaman ataupun chef. Chef pun sebenarnya awak boleh jadi walaupun awak ambil pendidikan seni. Bila awak tengok chef kalau dia masak cantik kan? Dia susun atur cantik. Sebenarnya chef ni
adalah bakat dia bermula daripada seni. Okey, dia boleh mengatur cara dia punya masakan. Alright, ni antara macam animator, okay, animator ataupun interior designer. Okay, interior designer ni biasanya kalau awak minat susun atur dalaman rumah lah, contoh awak suka design rumah ke, okay. Alright, okay, untuk yang keduanya adalah bidang geografi. Okay, bidang geografi ni sebenarnya ramai yang tak nampak apa kerjaya yang boleh kita pergi selepas kita belajar. Okay, awak selalu tengok TV kan? Awak tengok TV, siapa yang baca berita tentang apa? Tentang cuaca. Siapa? Ini adalah orang-orang yang belajar geografi. Iaitu ahli klimatologi. Maknanya bila awak dah belajar geografi, awak skor dengan baik, awak pergi universiti, awak cari subjek yang awak cari course yang memang kena dengan pekerjaan ni, awak boleh jadi ahli klimatologi. Maknanya pakar kaji cuaca. Okey, dan perancang bandar. Okey, bila kita tengok dekat KL ni, siapa yang merancang bandar? Siapa yang susun bangunan ini, bangunan itu kan? Siapa? So, orang-orang yang bidang geografi. Maknanya orang bidang geografi ni sangat penting untuk dia susun atur kita punya bandar ataupun mengkaji cuaca, okey, dan sebagainya lah. Okey. Kalau kita tengok sini ada juga pengurusan persekitaran. Okay, pengurusan persekitaran ni biasa apa dia? Orang-orang yang yang mengurus kita punya persekitaran. Contoh apa? Macam contoh macam banjir. Dia orang yang mengurus persekitaran ni, orang tengok kenapa banjir tu berlaku. Apa penyebabnya banjir itu? Mungkin longkang tersumbat ke, ataupun susun atur longkang itu tak okey ke? Itulah pengurus persekitaran. Maknanya banyak lagi benda yang boleh awak explore daripada bidang geografi awak ni. Bila awak skor dengan baiknya, maknanya bila awak keluar nanti, awaklah orang yang pakar untuk mengurus kita punya geografik Malaysia ni. Maksudnya muka bumi kita lah. Okay. Alright. So itu secara ringkasnya. Okay, bila kita tengok sebenarnya tak banyak, malam ni saya just bagi briefing yang biasa sahaja. Okay, mungkin siri-siri yang akan datang kita akan brief lagi mendalam tentang awak punya kerjaya. Okay, apa yang patut awak skor, kat mana awak punya laluan. Okay, so bila awak tengok kat sini secara ringkasnya, sebenarnya banyak awak boleh jadi. Sangat banyak. Okay. Ini adalah antara yang pilihan yang mungkin awak boleh pertimbangkan. Oh, sebenarnya bila saya ambil pendidikan seni dan geografi ni, saya ada laluannya. Okay. Alright. So, saya rasa, okay, kalau awak ada sebarang pertanyaan, okay, sebarang persoalan, awak boleh hubungi saya dengan Cikgu Naim. Okey, tanya lagi dengan lebih mendalam tentang awak punya laluan awak ni. Sebab bila kita tengok laluan murid yang mengambil geografi dan pendidikan seni ni, dia sangat mudah. Okey, dia boleh pergi ke mana-mana, termasuklah ke kemahiran. Okey, sangat mudah. Okey, maknanya sekarang ni awak cuma just fokus untuk awak score awak punya subjek tu. Sebab bila awak tengok awak punya subjek tadi, awak tak banyak belajar pun. Okey, awak tengok mata pelajaran teras awak pun ada 6 je. Dan tambah elektif 2. Nampak tak? Tak banyak. Maknanya awak boleh fokus kepada awak punya 8 subjek tu, dan bila awak nak skor pun mudah. Bila awak skor, sebenarnya banyak lagi bidang pekerjaan yang awak boleh explore. Okey, so itu secara ringkas dan roughly-nya. So sebarang pertanyaan awak boleh tanya saya, Cikgu Naim, ataupun Cikgu Loy dan Cikgu Samira, kaunselor lain yang tak bersama kita pada malam ni, tapi awak boleh tanya jugalah untuk
sebarang pertanyaan. So saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada malam ni. Apa-apa pun kita still keep in touch untuk next series. Saya rasa itu sajalah. Okay, saya serahkan kembali kepada Cikgu Naim. Okey, terima kasih kepada Cikgu Natasha. Okey, jadi dekat sini kamu nampak kan sedikit perkongsian secara umum berkaitan dengan subjek berdasarkan kelas yang kamu berada sekarang lah. Okey, apa pun kelas yang kamu berada, ialah sebenarnya tidak menjadi halangan kepada diri kamu. Janganlah kamu duduk kelas mana pun kamu okey cikgu tak boleh lah kelas ni cikgu. Ni biasa rungutan yang cikgu terima lah daripada tahun-tahun sebelum ni. Cikgu tak boleh lah kelas ni tak ada kawan lah, tak boleh nak belajar lah. Okey. Pernah dengar satu pepatah di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Maknanya di mana kamu berada sekalipun, even kalau kamu duduk di atas di dalam suasana yang terbaik tapi kalau tak ada kemahuan daripada diri kamu sendiri pun dia tak akan pergi ke mana. Macam tu. Okey. Tapi kalau kamu berada di bawah macam mana sekalipun tapi kamu ni berkemahuan ataupun bercita-cita tinggi, kamu suatu hari nanti insya-Allah kamu akan capai juga cita-cita yang kamu kejar tu nanti. Jadi cikgu rasa cukuplah dulu untuk sesi pada kali ini. Cuma apa yang cikgu harapkan ialah sepanjang kamu berada di luar sana, berada di rumah, pastikan diri kamu berada dalam keadaan sihat dan selamat. Okey, sebab kalau cikgu sebut selamat ni, selamatlah selamat daripada segalanya lah. Sebab kalau kamu tahu salah satu sebab utama negara kita ni ialah kita dilanda pandemik iaitu COVID-19 Kalau boleh kamu tengok rata-rata orang cakap maknanya sekadar purata harian ni banyak 4 angka kes-kes yang berlaku. Hari ini sendiri pun 4,000 kes tak silap cikgu tadi. Cikgu tengok berita ni 4,000 kes untuk hari ini sahaja. Jadi kita tak nampak kadar penurunan dekat situ ataupun perkara yang lebih positif. Jadi di mana kamu berada dekat rumah, dengan sesiapa kamu berada pun, just stay safe, stay strong, stay positif. Cikgu rasa tu saja daripada cikgu. Cikgu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sekian, terima kasih.